Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Muawanah Petunjuk Tarekat Jalan Akhirat. Muka surat 24. Muka surat 24, fasal perihal kebatinan. Batin ni apa? Batin ni adalah hati, perkara yang sangat abstrak, perkara hati. Perbaikilah kebatinanmu. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbaiki kebatinanmu sehingga menjadi lebih baik dari kelahiranmu. Kelahiran ni maknanya zahirmu. Perbaiki batin sehingga batin jadi lagi baik daripada zahir yang ternyata sudah baik. Semua itu adalah kerana batin itu adalah tempat pandangan Tuhan, sedang zahir pula ialah tempat pandangan semua makhluk. Tiada pernah Allah Ta'ala menyebut yang batin dan yang zahir di dalam kitabnya, melainkan disebutkan yang batin terlebih dahulu. Batin sentiasa lagi penting daripada zahir. Batin ni apa? Batin ni kita cerita lintasan hati. Hati ni ada banyak. Ada qalb, ada sir, ada fuad. Ada qalb, fuad, sir. Itu yang lebih halus. Hati kita sangat-sangat halus. Contoh, hati kita halusnya bukan gini tau. Bukan setiap, kita ada apa, every second, setiap saat. Bawah second lagi dia panggil microsecond. Kan? Millisecond. Millisecond. Satu saat lagi kecil daripada satu saat. Millisecond, berapa detik waktu tu? Setiap detik waktu berlalu satu muka surat lintasan hati. Macam ni lah. Satu muka surat lintasan hati. Itu masih dikira belum dalam tau. Hati berlalu 1 millisecond, bukan hanya satu muka surat, tetapi begini. 1 millisecond. Berlalu banyak tu muka surat. Dan jangan kita rasa satu muka surat adalah satu lintasan. Bukan. Satu muka surat itu, yang banyak ni tu 1 millisecond. Dalam 1 millisecond yang banyak muka surat berlalu, bukan satu muka surat, satu lintasan. Satu muka surat ada macam-macam tulis dalam satu muka surat. Macam-macam gambar, macam-macam bahagian, macam-macam perenggan. Maknanya apa? Satu muka surat bukan satu perenggan. Satu muka surat bukan satu lintasan. Satu muka surat macam-macam lintasan. Dan banyaknya lintasan yang terlintas dalam satu millisecond. 1 millisecond. Itu hati ya. Sangat-sangat dalam. Sangat dalam. Sebab tu kita kalau mendalami, kita taubat pada Allah Ta'ala. Contoh, kita taubat. Sebab tu kita taubat bergantung kepada keterangan dan jernihnya hati kita. Kalau hati kita, kerohanian kita jernih, makin dapat singkap lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam daripada kebatinan kita. Yang contoh ada cawan air. Ada orang taubat atas lapisan atas dengan mengatakan, ya Allah, aku bertaubat atas lapisan atas. Lintasan hati aku yang lapisan atas ini adalah kotor, maka aku taubat. Dibuangkan lapisan atas. Cantik nampak lapisan atas. Itu kira taubat juga. Namun ada orang, dia taubat, ya Allah, aku taubat atas lapisan atas. Ditolak. Dan yang kedua, dia tolak. Yang ketiga, tolak, masuk dalam. Kemudian di stop tengah-tengah. Lagi dalam dia tak reti macam mana nak masuk. Dia pun berhenti taubat. Yang ada orang, subhanallah, dia taubat, ya Allah, aku bertaubat bukan belum lapisan lagi tau. Ya Allah, aku bertaubat sebab bekas ni memang kotor. Dan aku bertaubat atas lapisan atas. Dia tuangkan semua, semuanya kotor. Dia boleh singkap satu demi satu, lapisan, every lapisan. Itu namanya arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala. Makin suci hatinya, makin suci pandangan hatinya, mata hatinya makin suci, makin jernih, makin dia nampak. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah mengatakan apa? Apabila kita buat maksiat, kita istighfar. Bila kita istighfar, kita syukur dan istighfar.
Syukur atas dapat istighfar. Istighfar kerana istighfar kita tak cukup baik. Bila kita dah syukur dan istighfar, syukur kita perlu istighfar sebab tak baik syukurnya. Dan syukur kita juga perlukan istighfar sebab syukurnya tak baik. Syukur kena syukur. Sebab apa? Dapat syukur. Syukur pun kena istighfar sebab syukurnya tak cukup. Dan dah istighfar satu, maknanya dipecah. Berapa banyak pecahan? Berapa banyak pecahan? Subhanallah. Maka hati ni tak boleh selam melainkan dengan alat-alat yang jernih. Alat-alat selaman yang handal dan jernih. Handal dengan ilmunya, namun dengan ilmu yang handal tak cukup nak selam. Kena alatnya juga alat yang jernih. Dianya handal dalam mengendali ilmunya, namun alatnya pun kena alat yang jernih. Kalau alatnya berkeledak, dia tak boleh nampak apa pun. Walaupun banyak ilmu. Cerita dekat orang bab hati, orang boleh menangis, sebut begitu, boleh kupas. Tapi dianya tak boleh nak selam. Sebab apa? Dianya sendiri kotor. Dia kena bersih, ilmu pun kena ada. Maka dia boleh selam dalam hatinya. Boleh taubat, real punya taubat pada Allah Ta'ala. Real punya taubat pada Allah Ta'ala. Baik. Adalah di antara doa beliau alaihi salam. Apa maksud dia? Betulkan yang zahir, betulkan yang batin lebih pada, baikkan yang batin lebih pada yang zahir. Maknanya zahir tak payah cerita. Zahir memang confirm kena baik. Bukan maknanya alamak, batin aku ni tak berapa baik tau. Aku tahu batin aku ni ahli maksiat. Habis takkan aku nak hadir maulid. Maulid ni ahli taat. Aku hadir maulid ni macam konon-konon, aku pakai baju macam orang baik, macam konon-konon aja. Tak. Cerita zahir tak ada cerita, mesti kena baik. Batin baru boleh dicerita apabila zahir dah selesai. Mana lagi mudah? Batin atau zahir? Zahir lagi mudah. Kan? Zahir kotor kita boleh cuci terus tau. Hukum fiqh senang aja. Tapi tasawuf kalau kotor, dah confirm bersih ke belum? Tak tahu kan? Dah confirm diampunkan ke belum? Tanda-tandanya ada tapi confirm tak ada. Sampai syurga baru tahu. Jadi batin lagi susah daripada zahir. Kalau zahir pun kotor, jangan cerita batin. Batin jauh lagi kotor. Sebab tu zahir kena clear dulu. Zahir kena confirm bersih dulu. Zahirnya pakai ikut sunnah. Masuk tandasnya ikut sunnah. Keluar tandas ikut sunnah. Baca doa, itu semua zahir. Dengan ratibnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan tunduk pandangan depan perkara-perkara yang haram, dengan jaga pandangannya, dengan tak tatap wajah orang-orang yang bukan-bukan, dengan sayang orang Islamnya, dengan sedekah, dengan wakafnya, semua. Itu semua zahir. Zahir kena clear. Dan zahir bukan maksud kita pakaian aja. Semua zahir. Termasuk apa? Pengurusan waktu kita. Nanti dia akan sebut pengurusan waktu. Bangun sebelum subuhnya pukul berapa? Apa nak dibuatkan? Apa tertibnya? Apa amalannya? Jemaahnya macam mana? Semua, everything, prioritize. Itu semua zahir. Zahir kena clear. Baru boleh cerita bab batin. Ini tak duduk dengan kawan-kawan, dengan murid-murid. Pakai baju serba ada aja. Duduk dekat kedai kopi pun dia paksa muridnya belanja. Kemudian duduk. Tuhan ni, korang tahu tak Tuhan macam mana? Yang pergi solat ni semua betul ke dia solat? Solat ni batin. Amboi cerita. Pakcik-pakcik tu semua pergi solat setiap malam, betul ke solat dia tanya. Yang kau macam tak betul daripada zahir, batin dia cerita. Zahir kena clear, baru boleh cerita bab batin. Baru boleh cerita bab batin. Subhanallah. Baik. Adalah di antara doa beliau alaihi salam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah batinku lebih baik dari zahirku dan jadikanlah zahirku itu pula baik. Jadikan batin lagi baik daripada zahir. Zahir baik. Maknanya kalau zahir baik, batin dah confirm lagi baik. Satu cara macam mana kita nak kontrol supaya batin kita sentiasa lagi baik daripada zahir. Macam mana nak kontrol? Kontrolnya, setiap kita nak buat pekerjaan zahir, mampatkan batinnya. Ada pekerjaan yang semata-mata batin, tak ada zahirnya langsung. Contoh apa? Duduk diam, tengok lampu, indahnya Tuhan menerangkan lampu. Maha suci Tuhan, lampu ni terang tapi cahayanya jauh lagi terang sehingga boleh menyinari hati-hati ahli maksiat menjadi ahli taat.
Itu ada zahir tak? Langsung tak ada zahir kan? Semua batin. Yang bicara semua batin. Yang batin sahaja, batin totok lah, batin semata-mata, memang batin. Tapi kalau itu memang susah, very high. Tapi kalau batin yang disaluti dengan zahir, yang tu boleh kontrol. Contoh apa? Sebelum masuk majlis pakai serban. Zahir kan? Kan nampak zahir. Ha? Mana ada orang masuk majlis, enti tak pakai serban? Ana lilit dengan kebatinan serban. Mana ada? Memang nampak kan zahir. Serbannya zahir. Serban zahir. Tapi ada batinnya tak? Ada. Batinnya apa? Aku pakai niat mengikut arahan guru. Aku pakai niat mengikut sunnah Nabi SAW. Aku pakai nak bersambung talian pakaian aku dan pakaian orang-orang saleh. Aku pakai dengan niat Allah buang maksiat daripada aku. Aku pakai dengan niat Allah pandang aku macam Allah pandang orang saleh. Aku pakai dengan niat serban ni mengelakkan aku daripada segala maksiat. Aku pakai dengan macam-macam. Itu batinnya. Zahir kan simple. Tapi bila zahir dimampatkan, jadi tak batin lebih baik daripada zahir? Jadi. Maka itu adalah batin yang boleh kontrol. Kalau batin yang tadi kita sebut semata-mata batin, zahirnya langsung tak ada, semata-mata batin, itu dah lain. Itu dah very high. Very high. Train yang low punya. Low macam level kita ni nak train macam mana? Setiap pekerjaan zahir kita, hatta pakai ridak, hatta minum kopi sekalipun. Minum kopi, apa batinnya? Pula adalah lalat dalam kopi. Tenggelamkan. Mahirlah fiqah Zainal. Apa? Kita minum kopi. Minum kopi, apa batinnya? Ya Allah, aku minum kopi dengan niat menjadi asbab untuk aku mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Engkau. Ya Allah, aku minum kopi dengan niat supaya aku mengikut para ulama yang gemar minum kopi. Ya Allah, aku niat minum kopi supaya aku terdetik keinsafan akan hari yang Engkau akan hisap kopi aku ini. Itu kan batin. Semua ada batin. Bila nak minum kopi aja, zahirnya apa? Kita angkat, minum. Betul? Tapi batinnya banyak. Jadilah batin kita lagi baik daripada zahir. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Kalau yang simple macam tu kita dah mula train, nanti semula jadi tau. Batin kita dah mula kerja. Contoh macam kereta, lama tak kerja. Kereta lama tak kerja. Dalamnya mula karat kan? Dalam mula karat. Tapi luarnya cuci luar. Luar orang nampak cantik. Boleh gerak tak? Tak boleh gerak. Bila kita mula nak gerak, dia kasar sikit awal-awal tu. Kasar sikit. Macam kita lah. Luar cantik, zahir cantik aja. Minum kopi kalau tak mahal-mahal tak nak. Cawan pun tengok cawan ada lentik pula tengah-tengah sampai ke bawah tu. Lain macam cawannya. Semua zahir cantik. Batinnya kosong. Bila nak mula gerak batin, kasar sikit. Tapi boleh gerak. Gerak tu dikasar sikit. Lama-lama bila dah kasar, kita overcome kasar, batin kita gerak dengan sendirinya. Walaupun kereta tu dah laju, tak pergi kawas berapa lama sekalipun, luarnya dah teruk, tapi laju lagi tak? Tetap laju. Yang ada kereta luarnya tak cantik mana pun. Kereta murah-murah aja. Tapi geraknya laju sebab apa? Dah biasa gerak, laju. Yang ada kereta luarnya cantik, tapi tak boleh gerak sebab dalamnya rosak. Gerak dulu nanti kasar. Namun nanti bila dah biasa bergerak, terus. Baik. Dan bila baik yang batin, nescayalah baik pula yang zahir. Tiada syak lagi. Kerana sesungguhnya yang zahir itu sentiasa menjadi ikutan kepada yang batin. Dalam baik buruknya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Jika dia baik, maka baik pulalah seluruh jasad itu. Dan jika dia rosak, maka rosak pulalah seluruh jasad. Ingatlah bahawa dia itulah hati. Subhanallah. Hadis ini, hadis kunci bagi segala ilmu tasawuf. Subhanallah. Nabi simple je. Nabi punya cakap very simple. Ini menunjukkan betul-betul Nabi ni, Nabi daripada Allah, dihantar oleh Allah Rabbul Alamin. Yang paling kenal kita siapa? Allah. Dia yang mencipta kita. Nabi sebut simple je. Tengok manusia gini, yang kalau kita tengok manusia, tak boleh nak apa? Nak rungkaikan masalah dia. Sampai kalau kita bagi nasihat, dia buat tak sampai kepada akar umbi masalah tersebut. Nabi senang aja, dia tengok jahiliah, tengok orang sahabat-sahabat, tengok apa semua. Jaga seketul daging, hati.
Tu je. Daripada jaga seketul daging hati, keluar ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin, Syiarus Salikin, Risalah Muawanah, Adab Sulukil Murid. Satu je Nabi sebut. Jaga seketul daging hati. Terus keluar ilmu hati, ilmu tasawuf. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Dan ketahuilah barang siapa yang mendakwa bahawa dia mempunyai kebatinan yang cemerlang, padahal dia telah apa? Anak tak ada muka surat ni. Kitab ni ada bid'ah sikit lah. Afwan. Padahal dia telah menghancurkan kezahirannya dengan meninggalkan amalan-amalan ketaatan yang zahir, maka nyatalah orang ini adalah pendakwa sesuatu yang tidak benar dan pendusta. Subhanallah. Kalau orang klaim batinnya dah suci, batinnya dah cemerlang, tapi amalan zahir masih tunggang langgang, ketahui orang itu adalah orang temberang. Dia kata, zahir aku dah cemerlang, batin aku dah cemerlang, zahirnya masih tak betul, berdusta. Tapi first mistake dia apa? Mengaku batinnya cemerlang. Mana ada orang mengaku batin dia cemerlang? Engkau mengaku aja batin engkau cemerlang, percakapan tu kan zahir. Bercakap gitu aja dah tunjuk zahir engkau seburuk-buruk zahir, apatah lagi batin engkau. Bila mana orang itu mengaku batinnya cemerlang, perlu kita tengok bagaimana zahirnya. Tak perlu. Kalau dia mengaku aja dah itulah seburuk-buruk zahir, itulah seburuk-buruk batin. Mengaku. Kadang orang tak mengaku tau. Dia tak cakap dekat majlis, wahai anak-anak murid, ketahui dalam dunia yang ranking nombor 1 dalam bidang kebatinan, guru kau yang duduk di hadapan. Dia tak akan mengaku gitu. Tak mengaku. Tapi gaya dia, lagak dia seolah-olah dia lah batin paling hebat. Kalau orang sebut tentang wali-wali, tentang orang-orang soleh yang lain, macam tak kisah aja. Nak orang pandang pada dia, nak orang sanjung dia, orang salam tak cium tangan dia, dia rasa macam aib. Sebab apa? Aku ni orang baik. Orang baik kan batin. Orang salam tak cium tangan dia, dia rasa aib. Seolah-olah batin akulah yang paling bagus. Batin aku yang paling layak dihormati. Dia tak claim zahir. Maksudnya apa sini? Claim melalui perbuatan yang tak direct. Tak direct. Orang tanya, Ustaz, bagi pandangan Ustaz, majlis mana yang patut anda pergi? Majlis Ustaz ke majlis satu lagi segini? Ente ni tanya-tanya pula. Tengok kawan-kawan ente semua tekun belajar. Cuba ente belajar dekat tempat ana ni, belajar betul-betul. Tempat sana lah. Belajar fokus dekat tempat sini. Nampak macam okey tak? Nampak macam okey. Tapi dia punya nasihat sebetulnya nak tarik orang kepada majlis dia. Kenapa? Majlis kau batin bagus sangat. Nak tarik orang hadir kepada majlis dia. Kadang ada orang belajar dengan dia, belajar. Sekali dah 2-3 bulan kawannya tak hadir. Dia tengok kawan dia lama tak hadir, dia pun mula marah. Kenapa dia lama tak hadir? Bila kawan dia datang hadir, amboi, lama hilang pergi mana? Ataupun dalam kuliah dia perli. Kita kena istiqamah dalam amalan kita. Yang ada orang kejap hadir, kejap tak hadir. Dia punya perli, tengok niatnya macam mana. Kalau perli betul-betul, kalau tegur betul-betul untuk kebaikan kawannya tu, bagus, memang bahkan wajib. Tapi kalau tegur kerana jealous ataupun rasa tak sedap, kenapa kurang hadirin majlis aku? Ini maksudnya. Bukan claim, physically claim, literally claim, bukan. Claimnya indirectly. Ini maknanya apa? Nak ikut ustaz-ustaz kena tengok zahirnya macam mana. Jangan ikut ustaz. Ini kalau siapa yang nak dengar. Tapi sebelum dengar, kalau rasa tak boleh terima, jangan. Kadang kita kata, boleh terima, tak boleh terima tak apa. Bab ni tak boleh. Boleh terima, tak boleh terima, taubat sampai kau boleh terima. Maknanya apa yang kita nak cakap? Nak tengok ustaz tu bagus ke tak batinnya, kita bukan ahli batin. Jadi nak ukur batinnya macam mana? Tak boleh. Jangan cerita, dianya baik, hatinya baik, gaya je gitu, tapi batin dia baik. Entah-entah wali tau, kau boleh baik sangka dia wali. Jangan ceritalah wali, jangan cerita batin. Kita bukan la ya'riful wali illal wali. Tak kenal wali melainkan wali. Macam mana nak kata batin dia bagus kalau kita punya batin pun berselerak? Kita hukum dari zahir. Nak ikut ustaz, nak ikut apa jemaah, tengok zahirnya macam mana. Sunnahnya ikut ke tak?
Zuhudnya macam mana? Qanaahnya macam mana? Syukurnya macam mana? Tinggi suara dengan muridnya macam mana? Tawaduknya macam mana? Saling toleransinya macam mana? Kasih sayangnya macam mana? Tunduk pandangan daripada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya macam mana? Jaga pergaulannya macam mana? Hormati orang-orang tua macam mana? Hormat para guru-gurunya, para masyayikh, para habaibnya macam mana? Semua tu kena tengok. Jangan asal majlis dia, grup dia aja hadir. Jangan majlis dia tak ada batasan antara muslimin muslimat. Bahkan jangan kau ikut dia kalau kau tengok dunia pakaian dia. Dia tak ada apa-apa. Cuma jam je. Dia suka pilih jam yang agak besar. Itu selera dia. Selera dia. Dia panggil orang pada Allah Ta'ala. Dia yang pertama kena ikut Allah punya selera. Apa pula panggil orang pada Allah Ta'ala? Ana selera pakai jam besar-besar. Jam mewah-mewah. Asal pakai baju aja. Baju yang tak iron tak nak pakai. Baju mesti iron, kainnya mahal-mahal. Bersinar dari jauh kita tahu. Ni guru aku ni. Sebab apa? Dari jauh sinarannya pun lain. Minyak wanginya semua mahal-mahal. Bakas tangginya semua mahal-mahal. Semuanya mahal. Naik kereta semua mewah-mewah. Kalau naik kereta tak mewah dia tak nak. Itu selera dia. Itu selera masing-masing. Dia memang jenis suka gitu. Memang jenis kita kan boleh bercantik-cantik. Tak ada. Buat pilihan from now. If you are in that group, if you are following that kind of pendakwah, taubat pada Allah Ta'ala. Bermakna hati kau pun sendiri cenderung pada dunia. Taubat. Pilih ustaz yang batinnya real. Melalui apa? Zahirnya. Tengok zahirnya zuhud, zahirnya ikhlas, zahirnya tulus pada Allah Ta'ala. Zahirnya tak ada ego, hormat orang tua, hormat dengan para habaib yang lain, para masyayikh, guru-gurunya. Subhanallah. Jangan kita, lepas tu dah ikut pula. Ana menyesal lah berapa tahun Ana ikut dia. Tak senonoh tahu ustaz ni. Rupanya dia tipu Ana. Hati engkau yang membawa engkau punya badan kepada ustaz yang begitu. Sebab apa? Niat engkau tak betul pada awal. Wajib taubat. Jangan asyik salahkan orang. Taubat. Hati kita yang cenderungkan kita kepada grup-grup yang tertentu. Dan barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki kezahirannya dengan memperindah pakaiannya dan gayanya, serta meluruskan lisannya dan menimbang gerak-gerinya pada duduk bangunnya dan jalan berhentinya, namun kebatinannya dibiarkan terasak dengan berbagai-bagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela, maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berpura-pura, riak dan yang membelakangi kehendak Tuhannya. Yang membelakangi kehendak Tuhannya. Subhanallah, subhanallah. Ini cerita pasal kita. Ini cerita pasal orang macam kita. Zahir sangat jaga. Mas, apa contoh jaga? Solat depan kawan-kawan, pakai baju cantik. Ini cerita kita, cerita kita. Sebelum solat bawa keluar atar, sapu atar. Kalau solat dengan dia, bau atar dia aja, macam kita ingat kita yang sapu tau. Tapi dia yang sapu. Hinggapnya pada kita tu melekat betul-betul. Cantik solatnya, pakaiannya. Ridak ni kemas sangat kalau solat dengan orang lain. Sampai nak sebelum solat tu dia punya kipas-kipas tu, boy, punya nak mengatakan, tahkikkan, mengikut sunnah tu dengan ridaknya begitu sekali. Kalau solat dekat rumah, ya Allah, sejadah pun tak ada, ambil ridak bentang kat tempat sujud gitu aja buat alas. Solatnya dengan baju pagoda. Kalau isteri disebut, isterinya derhaka pula. Tapi boleh tahu sepatutnya. Dalam hati isteri tu dia dah banyak dah lintasan dia. Dia kata, apa salah suami aku ni depan kawan-kawan, kalah habib-habib dengan aku, macam aku pula nak kena habibkan dia. Tinggal dia nak sebut aja, cuma dia tak nak sebut lah, dia sebut salah kat suami dia kan. Tak ikhlas. Ini cerita kita. Pakaian zahir jaga-jaga. Hatta apa? Nak bangun, nak duduk pun jaga depan orang. Dia punya bangun, dia punya duduk, dia punya senyum. Marhaba, apa khabar? Inti sihat? Kadang tercakap bahasa Arab pula. Bikhair, kaifa halukum? Punya dah ikut habib-habib punya style. Dekat rumah dengan bini dia masuk. Bang, yang kopi yang. Abang tunggu berapa lama dah ni? Allah, isterinya baru balik rumah. Sambutlah, sambut. Biar zahirnya real. Baru batinnya boleh real. Subhanallah. Imam Haddad ni kupas dalam. Baru baca tahu, tak habis pun lagi. Baru baca berapa few line. Imam Haddad dah sebut apa? Pastikan batin lagi bagus daripada zahir. Nak pastikan zahir bagus macam mana? Zahir pun ada few peringkat. Zahir dalam rumah dengan isteri, dengan anak. Kan beza. Satu zahir yang terlalu zahir, satu lagi zahir yang kecil sikit dengan anak isteri. Subhanallah. Kalau zahir pun real, batin akan bergerak kepada ke arah real.
Ni zahir tak real, tapi malam bangun nak taubat, niat macam-macam niat, tapi zahirnya sendiri belum real. Tak boleh real batinnya. Zahirnya kena real dulu. Zahirnya kena real. Depan orang zahir begini, dalam rumah pun zahir begitu. Depan orang zahirnya senyum, gembira, lembut, dalam rumah pun senyum, gembira, lembut. Dengan kawan-kawan banyak baik sangka, dengan kawan-kawan banyak close one eye, kawan buat silap pun dilepaskan. Dengan isteri, dengan anak-anak pun sama begitu juga. Pun sama. Zahirnya tak real, batin confirm tak real. Kalau zahirnya dah real, batin akan move towards being real. Akan ke arah real. Subhanallah, Imam Haddadnya kupas. Baik. Selalu perhatikan keaiban diri. Awas anda, wahai saudaraku. Jika anda menutup sesuatu yang sekiranya diketahui orang, anda akan malu daripadanya, kerana kemungkinan anda takut kalau anda akan diburuk-burukkan orang. Jaga-jaga. Kalau kita tutup sesuatu, sebab kita takut orang nampak, nanti kita rasa malu. Tutup sesuatu, takut orang nampak, nanti kita malu sebab orang burukkan kita. Kena jaga-jaga. Kenapa? Disebut sini. Berkata setengah para arifin, belum boleh seorang sufi itu dipanggil sufi. Sufi ni siapa? Sufi bukan kawan sekolah rendah kita. Sufi ni orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Sufi ni adalah orang yang suci hatinya. Sufi, Safi, Sufi. Belum boleh seorang sufi itu dipanggil sufi, sehingga kalau dikelilingkan semua isi batinnya di atas sebuah talam untuk dilihat oleh orang, namun dia tiada merasa malu apapun daripadanya. Subhanallah. Sufi ni siapa? Orang yang kalau dituangkan isi hatinya di atas satu dulang, orang nampak, dia tak rasa malu pun. Sebab apa? Memang dia sentiasa cuba nak baikkan batin daripada zahir. Satu lagi, kenapa dia tak malu? Sebab kalau dituangkan, orang kata, buruknya batin engkau. Dia kata apa? Memang aku tahu aku buruk. Dan memang setiap hari aku cuba nak improve keburukan yang dalam aku. Kalau orang nampak sekalipun keburukan dia, orang kata, tak sangka engkau rupanya batin engkau buruk. Kalaulah tiba-tiba dah berkawan lama, orang ingat kita baik, tiba-tiba Allah lantik seorang kawan kita jadi wali, kasyaf pulaknya. Dia kasyafkan kita, ya Allah, buruk rupanya engkau ni. Tak terkejut. Bukan, diam, bagi tu orang lain. Allah dah lantik engkau je lah, tak payahlah sibuk kat orang lain. Tak. Dia kata apa? Nak isytiharkan pada orang lain pun silakan. Tak nak isytiharkan pun silakan. Engkau tahu pun silakan. Tak kisah. Sebab apa? Every day I know aku ni siapa. Dan setiap hari, setiap saat kita cuba nak perbaiki kotor dalam hati. Tak perlu orang lain nak recognize untuk kita. Every day, every saat kita recognize diri kita siapa. Every day, every saat. Every day, every saat. Every day, every saat. Everybody yang kita jumpa. Setiap perkara kita buat, setiap lintasan kita, semuanya kita chop. Aku Mr. Nobody. Aku adalah orang yang tak ada siapa. No status, no pangkat, no title, lowest of the lowest. Itu kita. Setiap orang kita jumpa. Setiap orang kita jumpa. Walau kita jumpa orang tengah togok arak sekalipun. Walau kita jumpa orang yang pernah buat khianat pada kita dulu, dia datang pada kita melutut, ya Allah, minta maaf bang, minta maaf, aku buat dekat abang gini, aku dah curi harta abang dulu macam ni, aku dah seksa abang gini, minta maaf. Kan zahir nampak dia menghinakan diri pada kita. Tak, hakikatnya apa pun dia dah buat, aku tetap paling hina. Paling hina. Dan dia lagi mulia, bahkan jauh lagi mulia daripada kita. Mr. Nobody, forever status kita begitu. Jika anda tidak mampu untuk menjadikan kebatinanmu itu lebih baik daripada kezahiranmu, paling kurang hendaklah anda persamakan di antara keduanya. Samakan di antara keduanya. Samakan di antara keduanya. Kalau tak boleh batin lagi baik daripada zahir, samakan. Baik. Lantaran itu wajarlah anda jadikan kepatuhanmu terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala dan penjauhan dirimu daripada segala larangannya, penghormatanmu terhadap batasan hukum haramnya, dan penyegeraanmu untuk mencari keredaannya di hadapan mata ramai dan di belakang tabir, mestilah sama batas.
Subhanallah. Dan inilah langkah pertama yang patut diletakkan seseorang hamba pada meniti jalan ma'rifat yang khusus. Maka hendaklah anda mengetahuinya dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita taufik. Amin. Allahumma amin. Masuk kita dalam doanya Imam Haddad. Doanya Imam Haddad. Maksud Imam Haddad apa dia? Apabila kita nak memperbaiki batin kita, kalau batin tak boleh lagi baik daripada zahir, at least batin dan zahir sama. Macam mana nak pastikan? Paling kurang usaha kita nak mengecapi keredaan Allah Ta'ala sama di hadapan orang dan di belakang orang. Yang excellent macam mana? Yang excellent, depan orang pun begitu nak cari redha Allah. Begitu juga nak hindar daripada perkara haram. Di belakang orang pun begitu juga. Same level. Itu excellent. Namun yang outstanding macam mana? Depan orang beria-ria nak cari redha Allah. Depan orang beria-ria nak cegah daripada nak jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Di belakang orang jauh lagi beria-ria. Jauh lagi bersungguh-sungguh. Di hadapan orang pun dah sangat bersungguh, di belakang orang jauh lagi bersungguh. Itu yang outstanding. Yang tak berguna macam mana? Yang tak berguna kita tahulah macam mana. Tapi antara yang tak berguna, yang halus, macam berguna tapi sebenarnya tak berguna. Di hadapan orang, kurang usaha nak cari redha Allah. Di belakang orang, tak usaha langsung. Contoh macam mana? Orang habis solat, kita kan ba'diyah isyak dan witir, sunatnya buat dekat rumah, dekat bilik sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri bukan maknanya anak kecil ada, isteri ada, tak boleh, anak kena betul-betul sendiri. Tak, bukanlah. Sendiri maknanya dengan keluarga kita, siapa yang rapat dalam rumah kita. Atau kita tengok habib-habib kita ni semua, habis solat isyak, dia tak solat ba'diyah. Bukan dia tak amalkan sunnah. Buat sendiri. Habis solat isyak depan orang ramai. Ini syaitan selalu mainkan gini ya. Habis solat isyak dia tak solat ba'diyah. Dia tengok aku ni kalau solat ba'diyah ni depan orang ramai ni. Depan orang ramai, jadi kalau aku solat sekarang boleh tak ikhlas. Ataupun kalau aku solat sekarang zahir aku dah lebih daripada batin. Habis dia buat apa? Dia tak solat. Baguslah. Dia tengah tunggu nanti sendiri baru nak betul-betul all out. Dia tak solat, balik rumah pun tak solat. Ini maksud kita. Dia pilih, awal-awal dia pilih. Aku nak zahir lebih ke batin lebih? Okeylah, aku kurangkan zahir. Tak solat. Patut balik rumah engkau naikkanlah batin. Balik rumah pun tak naik. Turun juga. Dua-dua turun. Sepatutnya macam mana? Zahir depan orang, zahirnya pun mantap, zahirnya pun kukuh. Di belakang orang, lagi naik batinnya. Syaitan selalu main gitu Depan orang, terlintas nak zikir, terlintas nak baca Quran. Syaitan kata tak payahlah, orang tengah tengok nanti kau riak pula. Imam Haddad kata zahir kena jaga, batin yang kena lebih. Okeylah. Sekarang tak payah baca lagi. Layan kawan, layan kawan-kawan apa semua layan. Balik rumah, tidur. Mengantuklah pula, aku malaslah, aku ba'diyah, apa witir, apa semua baca Quran, aku tidur. Pulaknya aku tak buat tadi bukan sebab apa, aku layan kawan-kawan, layan tetamu. Itu dah ditipu oleh syaitan. Sepatutnya macam mana? Adakah dengan kawan-kawan ada, depan zahir ada, terus buka Quran? Afwan sekarang time jadual nak baca Quran. Buka baca Quran. A'udzubillahi minasyaitan. Tak boleh juga gitu kan? Habis nak buat macam mana? Sepatutnya depan kawan-kawan, depan orang lain, jangan terlalu batinnya sampai boleh buat dia riak. Namun zahirnya boleh buat dia riak, namun batinnya tak boleh tinggal. Maknanya apa? Depan kawan-kawan tak menzahirkan banyak, rahsiakan amalan kita dengan Allah Ta'ala. Bila balik, buatlah rahsia tu. Balik, baca Quran, top up apa yang kita miss. Buat ba'diyah, buat qada balik qabliyah, buat witir, buat duha dalam kesendirian kita. Dalam persendirian kita. Wallahu a'lam. Boleh faham Boleh faham. Wallahu a'lam.
Moga-moga Allah berikan kita kefahaman dan juga seperti mana Imam Haddad doakan Allah berikan kita taufik dan hidayat untuk kita jadi betul-betul hamba pada Allah dan bukanlah hamba pada selain daripada Allah Ta'ala.